Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起低头祷告。 Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh bersekutu kepada Tuhan. 主啊，我们感谢你，今天我们可以与你团契。 Kami melihat anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. 我们看见你在我们身上这么大的恩典， Dan oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. 我们今天能够之所以我们今天的样式，都是你的恩典。 Dan kami memohon anugerah Tuhan terus menyertai setiap kami. 我们也继续的求你的恩典常与我们同在。 Dan hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. 这个时候，我们渴慕听你话语的真理。 Kiranya Tuhan lembutkan hati kami, 求主柔软我们的心， sehingga kami dapat menerima firman Tuhan menjadikannya bagian di dalam kehidupan kami. 使我们能够领受你的话语，将你的话语成为我们生命的一部分。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 是奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹们平安， Bagaimana kabarnya? 大家好吗？ Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, 希望大家都安康， sehingga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan kegiatan, aktivitas, bahkan terus beribadah kepada Tuhan. 使你可以在日常生活中能够做你想做的事情。这个时候，你也可以一起来敬拜主。 Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni sisi indah masa tua. 今天我们要思想的主题是晚年优美的一面。 Kita akan membaca Mazmur 71. 我们要读诗篇第71篇。 Pertama-tama saya akan membaca ayat yang pertama hingga yang ke-6 di dalam bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya sampai ayat yang ke-11 di dalam bahasa Mandarin. 第1到第6节用英语读，然后7到11节我用华语给大家读。 Mazmur 71 ayat yang pertama, Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sesekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. 许多人以我为怪，但你是我坚固的避难所。你的赞美，你的荣耀，终日必满了我的口。我年老的时候，求你不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求你不要离弃我。我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的，彼此商议说：神已经离弃我，我们也赶他捉拿他吧，因为没有人搭救。 Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai hari pensiun, 谈到退休， maka sejak muda kita akan merencanakan yang terbaik. 我们会从年轻的时候为我们的退休做打算， Sehingga di hari tua kita bisa menikmati masa-masa yang indah. 使得在退休的生活我们可以过得好。 Kita membayangkan di masa lansia kita akan berpergian ke kota-kota atau ke tempat di mana kita impikan dari dulu. 我们梦想着退休的时候，我们可以到其他的地方、城市，是我们年轻的时候可能没有时间去的。 Atau kita juga membayangkan satu tempat yang indah yang mungkin belum pernah kita kunjungi, kita ingin pergi ke sana. 我们会想说，退休的时候我们可以去我们一向来很想去的地方。
Namun Bapak Ibu Saudara, saat ini merupakan saat yang sulit dan itu tidak mungkin dilakukan pada saat ini. 但是疫情当下，我们什么地方都不能够去。 Kita juga membayangkan di masa lansia ini, kita dapat berkumpul dengan anak cucu kita dan kita bisa menikmati momen kebersamaan dengan mereka. 我们也曾经想过说，年老的时候，我们可以跟我们的孙儿聚在一堂，我们觉得这样子的相聚何等的欢乐。 Namun di masa-masa pandemi corona seperti ini, kita membatasi untuk berkumpul dengan orang lain bahkan dengan keluarga kita. 在疫情当下，我们只好限制，不能够跟别人家聚在一起，包括自己的家人。 Kalau anak dan cucu kita tinggal satu rumah dengan kita, masih mungkin untuk dilakukan. 如果我们的子女、孙子跟我们住在同一屋檐下，还可以跟他们在一起。 Tapi kalau anak dan cucu kita berbeda tempat tinggal dengan kita, tentu kita menjaga agar kita tetap sehat. 但是如果我们的孩子、我孙子不跟我们住在同一屋檐下的话，我们也只能够限制跟他们聚在一起。 Masa indah di hari pensiun kita hari ini tidak seindah yang kita bayangkan. 我们所想象的年老时的美好时刻，但是现在好像没有这么美好。 Lalu apa yang dapat membuat masa tua kita menjadi indah? 然后我们会问说，在这个时候有什么样的事情可以让我们年老的时候仍然感觉很美好？ Yang pertama, Bapak Saudara, 第一， perlindungan Tuhan. 神的保护。 Ada seorang penafsir menuliskan bahwa Mazmur ini ditulis pada masa tuanya dia. 有一位解经家说，诗篇71篇是他年老的时候写的。 Dan pada masa itu pemazmur ini mengalami kesulitan yang hebat. 并且诗人在写这篇诗篇的时候，他正在面临很大的困难。 Namun di Mazmur 71 ini memang tidak diberikan satu gambaran yang spesifik kesulitan apa yang ia hadapi. 虽然在这诗篇71篇并没有描述的清楚，这位诗人正在面临的困难是什么， Hanya ada sebuah clue di mana ada musuh-musuh yang ingin mencoba menjatuhkan dia. 但是我们从字里行间可以看见，正在有敌人正在要攻击他。 Karena itu, penulis ingin Mazmur ini dimengerti secara umum. 所以诗人要我们用独特的方式来理解这篇诗篇， Agar orang-orang yang memiliki satu pergumulan yang sama dengan dia merasakan bahwa Tuhan itu adalah pelindungnya. 诗人愿意所有的读者在面临困难的时候，也知道有神在保守我们。 Dikatakan di Mazmur 71 ayat yang ketiga, 诗篇71篇第3节告诉我们， dikatakan jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. 求你做我常住的磐石，你已经命定要救我，因为你是我的岩石，我的山寨。 Bapak Ibu Saudara, gunung batu atau bukit batu merupakan satu tempat yang sangat kokoh. 我们知道说，磐石、岩石是一个很坚固的， yang tidak akan mudah dihancurkan apalagi dengan persenjataan mereka di masa itu. 是不容易被攻破的，更何况是那个时代的武器。 Begitulah sebetulnya gambaran Allah kita. 这就是诗人所描述的上帝。 Allah kita adalah Allah yang kokoh, yang tidak dapat dihancurkan. 我们的上帝是稳固的，是不会被击败的。 Sedangkan kubu pertahanan adalah tempat di mana kita berlindung dengan aman. 山寨是我们可以保护自己安全的地方。
Yang mana di tempat itu tidak sembarangan musuh bisa masuk. 因为在这地方敌人是不容易进来的， Musuh tidak bisa menembus kubu pertahanan. 敌人是很难攻进山寨的。 Karena kubu pertahanan itu memiliki satu penjagaan atau pertahanan yang sangat ketat. 因为山寨通常有很好的防疫系统，也被很严密的看守着。 Demikianlah juga dengan Allah kita. 我们的神也是如此。 Allah kita adalah tempat di mana kita berlindung di dalamnya dan kita merasa aman di dalamnya. 我们的神是我们可以在他的里面受保护，我们也在他的保护之下感到安全。 Karena itulah di dalam Tuhan merupakan tempat berteduh bagi kita. 所以主是我们的避难所， Di mana kita merasa aman, di mana kita tidak perlu khawatir, di mana kita tidak perlu gelisah dan hanya merasa tenang dan damai saja. 在它里面我们感到安全，我们不需要觉得焦虑，不需要害怕，我们所有的只是在它里面的安定。 Karena itulah Bapak Ibu Saudara, walaupun pemazmur dihadapkan dengan musuh yang sedang berunding untuk menjatuhkan dia, 所以诗人即便在面临敌人正在议论要攻击他， pemazmur tidak goyah, ia tidak putus asa karena ia punya Allah sebagai pelindung dirinya. 诗人却不动摇，也不觉得没有盼望，因为他知道上帝是他的保护者。 Saya pernah menonton sebuah film, 我曾经看过一部电影， namun saya lupa judul filmnya. 我忘记电影的题目。 Di film itu diceritakan ada seorang mafia yang memiliki musuh yang sangat banyak. 这部电影描述有一位黑党的首领，他有许多的敌人。 Dan untuk melindungi dirinya, dia memakai banyak sekali bodyguard bersenjata. 为了保护自己，他用身边有许多的保镖， Bahkan di rumahnya ada banyak sekali penjaga-penjaga untuk melindungi dirinya. 甚至他的住所也有许多的保镖在看守着。 Satu kali Bapak Ibu Saudara, dia pulang ke rumah, 有一次，当他回家， dia masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih. 他进入浴室洗澡， Dan kamar mandinya kebetulan ada sebuah kaca yang sangat besar menghadap ke gunung. 他的浴室里有一面大镜子，能够照到后面的山。 Tiba-tiba dari gunung ditembak melalui sniper kepada dirinya. 突然间，在那个地方有一个射手长枪，射到他， Dan mafia ini pada akhirnya meninggal. 然后这位黑党的首领就去世了。 Bapak Ibu Saudara, orang ini berlindung di balik bodyguard. 这个人他靠他的保镖来保护他， Menjadi pertanyaan untuk kita, 成为我们的问题。 kepada siapa kita berlindung hari ini? 我们今天向谁求庇护呢？ Kepada relasi yang kita miliki, 是否是靠我们的关系？ kepada kenalan-kenalan yang memiliki pengaruh yang besar, 是否靠我们所认识的人、有影响力的人， atau kepada apa yang kita miliki hari ini? 或者是靠我们今天所拥有的， Rumah, harta, atau lain sebagainya. 我们的房子、财富、其他的。 Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mengajak kita semua 今天我邀请大家， untuk menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita yang sejati. 我们要将神成为我们真正的保护者， Dan di dalam Tuhan kita pasti aman. 并且在主里我们一定安全， Dan yang membuat kita bahagia adalah 并且使我们感到快乐的、喜乐的。 Tuhan bersedia melindungi kita. 主愿意保护我们， Inilah yang membuat masa tua kita menjadi indah. 这使我们的晚年觉得这么的美好。 Karena Tuhan sebagai pelindung kita. 因为神是我们的保护者， Karena itulah kita berada di tempat yang aman. 而且在他保护之下，我们在安全的地方。 Karena itulah hati kita tidak gelisah.
也因此我们不需要挂虑。 Karena itulah kita tahu bahwa ada satu rancangan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. 也因此，我们可以确信神在我们身上有美好的计划。 Bahkan Tuhan sebagai pelindung kita menjamin keselamatan kita sampai kepada kekekalan. 甚至神保护我们一直到永生， Dan inilah yang membuat kita tenang dan damai. 这使我们感到安心平稳。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二， apa yang membuat hari-hari Bapak Ibu Saudara menjadi indah? 使我们的晚年美好的是什么？ Yang kedua adalah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. 就是神与我们同在。 Saya akan bacakan Mazmur 71 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. 给大家读刚才的诗篇71篇9到12节。 Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan mereka berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar tangkaplah dia. Sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku. 我年老的时候，求你不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求你不要离弃我。我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议说：神已经离弃他，我们也追赶他，捉拿他吧，因为没有人搭救。神啊，求你不要远离我，我的神啊，求你速速帮助我。 Bapak Ibu Saudara, di masa tua tubuh kita mulai merasa lemah. 在年老的时候，我们的身体会衰弱。 Hal ini digambarkan di ayat yang ke-9. 在第9节，诗人也那样子的描述： Ada satu kalimat di sana dikatakan kekuatanku habis. 我的力气衰弱。 Tadinya Bapak Saudara waktu masa muda, mata kita begitu tajam. 在年轻的时候，我们的眼力好。 Namun pada masa sekarang ini kita sudah mulai kabur melihat. 但是年老时，我们的视线开始模糊， Bahkan tanpa kacamata sulit sekali kita melihat. 甚至没有戴眼镜的话，我们很难看近的东西。 Saya pun begitu Bapak Ibu Saudara. 我也是如此。 Di usia seperti ini harus memakai kacamata. 在我这个年龄，我也需要戴眼镜。 Karena minus saya cukup besar begitu ya. 我是近视， Nah, 讲言是近视。 ya. Dulu kaki kita sangat kuat Bapak Ibu Saudara. 过去我们的脚很有力， Tapi kini mulai lemah. 现在力气减少了。 Dulu stamina kita kuat, tapi sekarang mulai berkurang. 过去我们体力好，但是现在体力减少了。 Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap semangat. 但是我相信你们每一位仍然很有精神。 Nah, dalam keadaan demikian, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. 即使在这样子的情况下，上帝也从来不离弃我们。 Tuhan terus memandang berharga setiap kita. 上帝仍然看我们每一个人，在他的眼中非常的宝贝。 Ia tidak pernah jauh dan ia selalu mengasihi setiap kita. 他没有远离我们，他时刻的在爱护着我们。 Karena kasih Tuhan kepada kita tidak tergantung oleh kondisi kita. 因为神对我们的爱不在于我们的情况， Baik itu kondisi fisik, baik itu kondisi rohani. 无论是我们的肉身的情况，或者是我们属灵的情况， Baik itu waktu kita masih muda atau di dalam masa-masa seperti ini. 无论是我们年轻时或者年老时， Baik waktu kondisi fisik kita masih sangat baik atau sudah mulai melemah. 或者是我们强壮时，或者是衰弱时， Baik waktu dalam kondisi sehat maupun sakit. 无论是健康或者是生病， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 神从来没有离弃我们。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memandang manusia berdasarkan fungsi saja. 神从来没有以人的功能来看待他， Kalau kita sudah lemah, maka Tuhan akan tinggalkan. 不会因着我们软弱了，神就离弃我们。 Tuhan tidak seperti itu dan Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. 神从来不是这样子，他也从来没有那样子说。
Bahkan satu bagian firman Tuhan mengatakan ketika kita masih lemah dan tidak berdaya oleh karena dosa, Tuhan menebus kita, menjadikan kita anaknya. 甚至圣经的经文告诉我们，当我们还是软弱，在最终的时候，神已经救赎我们，把我们称为义，属我们成为他的子女。 Lebih-lebih sekarang kita yang adalah anak Allah tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. 更何况我们现在是属神的，我们是他的子女，他一定不丢弃我们。 Jadi dalam keadaan kita yang sulit, 所以在我们困难的时候， Allah bukanlah Allah yang lepas tangan lalu pergi meninggalkan kita. 并不是神在袖手旁观，离弃我们。 Allah tidak mungkin lari dari kita karena ia tidak sanggup menolong kita. Itu tidak mungkin terjadi. 神也不会因着说他不能够帮助我们，他离弃我们。 Di dalam setiap kondisi Allah selalu beserta dengan kita. 在我们各样的情况下，神都与我们同在。 Ada bersama kita untuk kita melewati masa-masa atau hari-hari yang sulit. 他陪伴着我们来经历我们困难的日子。 Dan kalau kita bisa melewati hari-hari yang sulit, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. 如果我们能够经历过困难，这并不是因着我们自己的力量和能力，而是神与我们同在，他托住我们。 Saya percaya setiap kita atau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hari-hari yang sulit. 我相信我们每一位都曾经历过困难。 Waktu kita mengalami masa-masa itu, mungkin kita berkata, kayaknya saya tidak bisa melewati masalah ini. 在那个困难当中，也许我们曾经想，这一个难关我大概过不了了。 Kayaknya saya tidak bisa melewati hari-hari ini. 我已经过不了这个日子了， Saya tidak sanggup. 我已经做不到了。 Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara melihat ke belakang, 但是如果今天我们回头去看， maka Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, 我们会问： mengapa saya bisa melewati hari-hari yang sulit itu? 过去那些困难我是怎么样度过的？ Hanya satu jawabannya Bapak Ibu Saudara. 只有一个答案， Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara melewati hari-hari yang sulit itu, sehari demi sehari. 因着神与我们同在，度过我们的每一天，也包括那些困难的时候。 Tuhan memberikan kita kekuatan sehari demi sehari. 神每一天都赐给我们力量， Karena itulah Allah tidak pernah meninggalkan kita. 所以神从来没有离弃我们。 Bila Allah tidak pernah meninggalkan kita, lalu mengapa rasanya Allah begitu jauh daripada kita? 如果神没有离弃我们，我们为什么会觉得他距离我们这么远呢？ Bisa jadi Bapak Ibu Saudara bukan Allah yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang menjauh daripada Allah. 但是事实上，不是神距离我们很远，而是我们远离了他。 Perlahan-lahan kita mulai menjauhkan diri daripada Allah. 我们因着各样的原因，我们远离了神。 Harusnya pagi-pagi kita bangun tidur lalu kita membaca firman Tuhan. 我们早上起床，其实我们应该读圣经。 Lalu hari ini kita seringkali melakukan yang berbeda. 但是我们常常做的却是其他的事情。 Kita bangun tidur lalu kita melihat handphone kita, membuka WhatsApp. 我们一早起来，我们就滑手机、看媒体， Lalu ada banyak sekali di grup-grup itu berita-berita. 然后在那些媒体上有许多各样的消息。 Lalu kita membaca berita-berita yang belum tentu benar atau berita hoax. 我们可能去看那些可能是虚晃的消息。 Sehingga pada akhirnya fokus kita ada pada ketakutan dan bukan kepada Tuhan. 使得我们开始感到害怕，我们的焦点不在神的身上，反而放在自己害怕的感觉。 Bapak Ibu Saudara, sedikit mengenai berita hoax. Ada cara untuk menghindari berita hoax ini, Bapak Ibu Saudara. 对于那些虚晃的消息，我们有一个办法， Yaitu harusnya kita mencari sumber yang tepat, yang kredibel. 我们如果
不确定消息的来源，我们就要从可以相信的来源那边去查证。 Misalnya ada satu berita datang, 举例说，有一个消息， kita harus tanya dulu ini berita sumbernya dari mana. 我们想要问这则消息的来源是从哪里？ Kalau sumbernya tidak jelas, bisa jadi berita ini hoax. 如果来源不清楚的话，可能这消息是不正确的。 Kalau sumbernya dari sumber yang terpercaya seperti CNN, Kompas, Detik, bisa jadi ini adalah berita yang benar. 如果这消息来源清楚的话，比如说是可以相信的媒体公司，我们可能还可以相信。 Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan berita-berita yang tidak benar itu membuat kita gelisah, khawatir, dan takut. 也不要让这些的消息来搅乱我们的心情，使我们感到害怕。 Sehingga terkadang kita melihat masalah kita lebih besar dari Allah kita. 使我们常常把我们的问题看成比上帝还要大。 Cari sumber yang tepat, yaitu firman Tuhan. 我们要从最好的来源去寻求，就是神的话。 Yang selalu memberikan arahan yang tepat, yang selalu memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melewati hari-hari yang tidak mudah ini. 因为唯有神的话可以指引我们一个正确的方向，也会给我们力量来度过我们每一天。 Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjadi sahabat bagi kita. 我们的上帝从来没有离弃我们，他一直都是我们的良友。 Di masa-masa seperti ini mungkin tidak banyak yang bisa kita ajak bicara. 在这样子的情况下，也许我们没有好一些人可以跟他们谈话， Tidak banyak orang yang datang mengunjungi kita. 没有人来探访我们， Kita tidak banyak bertemu dengan orang. 我们没有机会见许多人， Sehingga pada akhirnya bisa jadi kita merasa sepi. 使得我们后来感到很孤单。 Di saat-saat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ingatlah Allah beserta dengan Bapak Ibu Saudara. 在这样子的情况下，请记得神是我们的良友， Dia menemani Bapak Ibu Saudara, Dia beserta dengan Bapak Ibu Saudara. 他与我们同在，他陪伴我们。 Betapa beruntungnya kita bila di hari-hari tua kita menjadikan Allah sahabat kita. 在我们晚年的时候，如果我们能够成为神的好朋友，这是何等美好的一件事！ Maka kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. 我们也从中得到力量，得到神的安慰。 Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, 最后， ketika kita sudah mendapatkan perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan, 当我们已经得到神的保护、神的力量之后， maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan. 我们必须向神献上感恩。 Ada dua respon syukur atau bentuk ucapan syukur yang diberikan di Mazmur 71 ini. 在这诗篇71篇，我们可以看见两个形式的感恩。 Yang pertama, meresponi anugerah Tuhan itu, berkat Tuhan itu, penyertaan pelindungan Tuhan itu dengan memuji Tuhan. 我们对于神在我们身上的恩典、他的保护、他的同在，我们赞美他。 Ayat ke-22 mengatakan, Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan nyanyian gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. 我的神啊，我要用鼓瑟称赞你，称赞你的诚实，以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你。 Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Mazmur 71 ini, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan di Mazmur ini ada banyak sekali kata tentang pemazmur memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, dan lain sebagainya. 在这诗篇71篇，我们可以看见有许多诗人向上帝献上赞美的词句，他如何歌颂神、称颂神。 Ini merupakan atau menunjukkan ekspresi pengucap syukuran daripada pemazmur yang begitu besar. 这显示出诗人对神的给他的一切，他以赞美来回应。
Dia sudah ditolong atau dipelihara oleh Tuhan dari kecil sampai masa tuanya. 他已经从幼小的时候一直到晚年都蒙神的看顾， Dan dia bersyukur kepada Tuhan. 他因此向神献上 Dan 感 dia 谢， memuji Tuhan. 他赞美神。 Bukankah ekspresi syukur ini yang harusnya kita lakukan ketika ditolong dan diselamatkan oleh Allah kita? 当神帮助我们、拯救我们的时候，这岂不是我们该有的回应吗？ Saya pikir Bapak Ibu Saudara, pertolongan yang paling ajaib yang sudah kita rasakan adalah ketika kita diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. 我相信大家都确信，当我们能够领受到神给我们的救赎恩典的时候，这是我们从神那里得到最大的帮助。 Sehingga yang tadinya kita harusnya menghadapi murka Allah, namun kita memiliki relasi dengan Allah dan mendapatkan kehidupan yang kekal. 这使我们原来要受神的刑罚和承受怒气的，但是现在我们反而能够与神建立美好的关系，也得到永生。 Dan sebagai orang-orang yang diselamatkan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan selalu. 让我们已经蒙神拯救的，我们时刻向神献上感谢，我们赞美他。 Bahkan di dalam kondisi yang sulit, yang mungkin dalam kondisi yang tidak kita harapkan, mari kita terus selalu memuji Tuhan. 甚至在困难的时候，甚至在我们不期望，但是却发生在我们身上的时候，我们仍然赞美神，感谢他。 Bapak Ibu Saudara, sebetulnya saya sudah bilang tadi, Mazmur 71 ini adalah sebuah mazmur yang ditulis di masa-masa yang sulit. 刚才跟大家提到说，诗篇71篇是诗人在面临困难的时候写下的诗篇。 Pun demikian pemazmur terus memuji Tuhan di masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara. 在这样子困难的时刻，诗人仍然赞美神。 Sebab sebetulnya ketika kita memuji Tuhan tidak tergantung dengan sebuah situasi. 因为赞美神并不受环境的影响。 Kalau keadaan baik baru kita memuji Tuhan. Kalau keadaan buruk kita malas membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. 在逆境的，在顺境的时候，我们赞美神；但是在逆境的时候，我们觉得很困难开口赞美神。 Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. 不应该是这样子。 Kita memuji Tuhan karena Allah kita memang Allah yang pantas menerima pujian dan dimuliakan. 我们赞美神，因为神他是配得我们赞美的。 Berlian itu dipuji karena memang berlian itu sudah bagus dan sudah indah. Maka kita memuji berlian itu. 钻石被赞美，因为钻石的本身是如此的美，如此的尊贵。 Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita bukan karena kita puji lalu ia tambah mulia. 更何况是我们的神，而且要知道说，我们的神并不在于我们多赞美他，他就更尊贵。 Tapi karena memang dari sananya ia adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha mulia, karena itulah kita memuji dia. 事实上，我们的神他的本质，他就是尊贵崇尚的。 Maka di dalam setiap kondisi mari kita memuji Allah kita yang agung dan mulia itu. 让我们时刻知道说，我们去赞叹我们这位高尚尊贵的神。 Kemudian yang terakhir sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan. 我们回应神给我们的看顾、力量，我们去将神在我们身上的作为向别人分享。 Ayat yang ke-15 mengatakan, 第15节告诉我们。 Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. 我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。 Bapak Ibu Saudara, bercerita merupakan budaya orang Asia bahkan juga orang Indonesia.
我们向别人家说事情是亚洲人，包括在印尼的人的习惯。 Banyak orang sangat bersemangat sekali ketika mendengar sebuah cerita. 许多人喜欢听别人的事情， Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara atau bercerita tentang karya Tuhan. 所以我们要用这个机会来向别人家说上帝在我们身上的作为。 Sehingga ada banyak orang mereka mengenal Tuhan, dan orang yang sudah mengenal Tuhan pun mengenal Tuhan lebih dalam. 使得许多人可以借着我们认识神，或者已经认识神的人，可以借着我们神在我们身上的作为，他们更稳固对神的信仰。 Mari kita ceritakan karya Tuhan yang ajaib yang sudah kita alami itu kepada generasi-generasi di bawah kita. 让我们向我们的下一代诉说神在我们身上的一切作为。 Biar mereka juga mengenal Tuhan, biar mereka juga semakin mencintai Tuhan. 让他们可以更认识神，更爱神。 Dan kalau kita melakukan ini, masa tua kita menjadi sangat indah karena kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 我们也因此在晚年的时候可以过得很美好，因为我们可以成为众人的祝福。 Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa masa-masa ini, masa-masa tua kita adalah masa-masa yang indah. 要知道，我们的晚年是美好的时刻， Karena Tuhan menjadi pelindung dan Tuhan beserta dengan kita. 因为神是我们的保护者，他与我们同在， Dan Tuhan juga selalu baik kepada kita. 而且他时刻对我们好。 Meresponi hal itu, kita perlu memuji Tuhan dan menceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan. 我们回应神在我们身上的一切的美善，我们要时刻的赞美他，并且将他在我们身上的作为去告诉许多人。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman Tuhan memberikan kami kekuatan. 主啊，我们感谢你，因为你的话语是我们的力量。 Bahwa di masa-masa sulit seperti ini, 在这困难的时刻， Allah selalu beserta kami dan Allah menjadi pelindung kami. 你常与我们同在，你是我们的保护者。 Maka harusnya kami merasa aman. 我们要觉得安全， Maka harusnya kegelisahan dan kekhawatiran tidak ada di dalam hati kami. 使我们不再焦虑。 Dan hanya kedamaian saja yang berasal daripada Tuhan kiranya hadir di dalam hati kami. 唯有从你而来的平安喜乐充满我们的心。 Dan ketika kami merasakan akan perlindungan dan penyertaan Tuhan, 当我们知道你帮助我们的时候， ajar kami menceritakannya kepada orang-orang di sekeliling kami. 求你教导我们将你的作为见证给其他的人， Ajar kami juga selalu bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. 教导我们常用赞美来表示我们对你的感谢。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。